Assalamualaikum. Saya Mujtahid Maula Muhammad Yunus. Hari ini saya akan menerangkan apa itu e-business, e-commercial dan e-government. E-business adalah istilah umum yang merangkumi semua bentuk penggunaan teknologi maklumat dan komunikasi digital untuk menyokong dan mengoptimalkan proses perniagaan. E-perniagaan juga adalah pengendalian proses perniagaan di internet. Proses e-perniagaan ini merangkumi pembelian dan penjualan barang, perkhidmatan, melayani pelanggan, memproses pembayaran, menguruskan kawalan pengeluaran, berkolaborasi dengan rakan niaga, berkongsi maklumat, menjalankan perkhidmatan pekerja automatik, merekrut dan banyak lagi. E-perniagaan boleh merangkumi pelbagai fungsi dan perkhidmatan, mulai dari pengembangan intranet dan extranet sehingga penyediaan perkhidmatan melalui internet oleh penyedia perkhidmatan aplikasi. Untuk e-commercial ni kita tangguh dulu, kita ke next e-government. E-government atau pemerintah elektronik iaitu penerapan teknologi informasi dan komunikasi ICT untuk fungsi dan prosedur pemerintah dengan tujuan meningkatkan kecekapan, ketulusan dan partisipasi warga. Contohnya macam yang kita guna sekarang iaitu MySejahtera. Ini dikategorikan dalam e-government. Ni kita ke e-commercial. E-commercial iaitu perdagangan elektronik adalah aktiviti membeli atau menjual produk secara elektronik dalam perkhidmatan dalam talian atau melalui internet. Perdagangan elektronik menggunakan teknologi seperti perdagangan mudah alih, pemindahan dana elektronik, pengurus rataian, bekalan, pemasaran internet, pemprosesan transaksi dalam talian, pertukaran data elektronik EDI, sistem pengurusan inventory dan sistem pengumpulan data automatik. Dia berbeza dengan e-business dengan e-commercial. E-business ni hanya perdagangan produk dan perkhidmatan dalam talian. Dia ni sebahagian kecil je daripada e-perniagaan. E-perniagaan ni keseluruhan. Next iaitu jenis e-commercial. Ada 6 iaitu mula-mula B2B, business to business. E-commercial B2B merujuk kepada semua transaksi elektronik barang dan penjualan yang dilakukan antara dua syarikat. Jenis perniagaan ini biasanya menjelaskan hubungan antara pengeluar produk dengan pemborong yang mengiklankan produk tersebut untuk dibeli kepada pengguna. Kadang-kadang ini membolehkan pemborong terus mendahului persaingan mereka. Contohnya macam contoh hubungan antara pemborong dan pengilang. Itu dipanggil business to business. Yang kedua adalah B2C, business to consumer. Ini adalah bentuk yang paling biasa berkaitan dengan hubungan perniagaan elektronik antara peniaga dan pengguna. Pengguna membolehkan mereka berbelanja dengan harga terbaik, membaca ulasan pelanggan dan sering menemui produk yang berbeza yang tidak mereka dedahkan di dunia runcit. Kategori e-commercial ini juga boleh membolehkan peniaga mengembangkan hubungan yang lebih peribadi dengan pelanggan mereka. Saya yakin semua orang dah tahu B2C ni contohnya macam Lazada, Shopee. Itu dikategorikan dalam business to consumer. Yang ketiga adalah C2C, consumer to consumer. Tahap e-commercial ini merangkumi semua transaksi elektronik yang berlaku antara pengguna secara amnya. Transaksi ini disediakan oleh platform dalam talian seperti PayPal, tetapi sering dilakukan melalui penggunaan rangkaian media sosial iaitu market Facebook. Macam dekat Malaysia ni
kita sering gunakan mymudah.com. Tu antara contoh C2C, consumer to consumer. Okey, kita lanjut kepada C2B, iaitu consumer to business. Bentuk e-dagang yang paling tradisional. E-dagang C2B adalah ketika pengguna membuat perkhidmatan atau produk tersedia untuk dibeli oleh syarikat. Okey, macam contoh, kita ni pandai buat kain. So syarikat akan ambil kain tu untuk dipasarkan, untuk dijadikan produk mereka. So antara pembuat dengan syarikat ni tu dipanggil consumer to business. Contoh lain macam pereka grafik ataupun fotografer. Dia ambil gambar untuk laman web e-commercial ataupun e-dagang. Bukan macam tu. Okay, next, perniagaan business to administration, B2A. Kategori e-commerce ini merujuk kepada semua transaksi antara syarikat dan pentadbiran awam. Ini adalah bidang yang melibatkan banyak perkhidmatan, terutama dalam bidang seperti jaminan sosial, pekerjaan dan dokumen undang-undang. Okey, ini bisnes yang besar-besar. Okey, last sekali, consumer to administration, C2A. Satu lagi kategori e-dagang yang paling popular. E-dagang C2A merangkumi semua transaksi elektronik antara individu dan pentadbiran awam. Okey, contoh macam kita ni nak mengemukakan penyata cukai. Okey, itu dikategori sebagai consumer to administration. Lepas tu kita ada menjadualkan janji temu atas talian. Itu juga dikategorikan sebagai consumer to administration. Okay, next, type of collaboration tools. Ada 4, tapi ada banyak lagi, tapi main dia yang paling utama adalah ada 4 je. Yang pertama adalah calendar sharing tools. Calendar sharing tool ni memudahkan kita untuk membuat janji temu, ataupun macam kita nak buat syarat, so kita perlu janji temu. So kita tak payah berunding dengan semua orang, kita just guna calendar sharing tool. So ni menjimatkan banyak masa dan memudahkan kerja berpasukan. Okay, yang kedua adalah instant messaging, iaitu IM. Okay, ni saya rasa semua orang dah tahu, macam contohnya macam WhatsApp, macam Telegram, tu dikategorikan sebagai instant messaging. Okay, ni juga memudahkan syarikat, so tak perlu membazirkan masa nak buat janji temu, pergi seorang-seorang. So just hantar dekat instant messaging je. Okay, yang ketiga adalah cloud storage. Cloud storage ni pun saya rasa semua orang dah tahu, iaitu penyimpanan data. So syarikat just simpan data-data penting dalam cloud storage je. Ni menyebabkan ruang, menyebabkan kos. Okay, yang keempat adalah video conferencing, iaitu macam video call. So dia just berkomunikasi dengan hubungan visual secara langsung melalui video dekat dengan banyak orang di pelbagai lokasi. Okey, akhirnya mesyuarat secara langsung ni boleh diganti dengan konferensi video ni lah. Okey, itu saja untuk hari ni. Kita akan jumpa next week. Okey, terima kasih. Assalamualaikum.